perkumpulan yang dianggotai oleh ahli-ahli pengamal tarekat dan bukan pertubuhan tarekat sendiri. Dalam pertubuhan kami banyak jalur tarekat turut-turutnya. Jadi ahli tahap individu, mereka tidak mewakili mana-mana tarik. Tetapi kalau nak dikira bilangan tarikat yang ada sekarang, yang menjadi ahli, kita ada kira-kira 25 aliran tarik yang ada di seluruh Malaysia. Anda lagi ingat kebanyakan tarik-tarik ini umurnya di Malaysia ada yang sudah sampai 600-700 tahun. Dia bukan perkara yang baru dalam masyarakat kita. Yang bertanya, dulu memang sembunyi-sembunyi, tapi sekarang ni Negeri Sembilan dia dah akta. Negeri Sembilan benda ni telah pun dalam Dewan Undangan Negerinya diluluskan satu akta yang mengesahkan, yang membolehkan tarekat ini dilaksanakan secara terbuka di Negeri Sembilan. Maknanya dari segi perundangan satu negeri telah pun lulus, dan saya rasa tidak mustahil negeri-negeri yang lain akan mengikut. Itu sebab kita ni pertama diluluskan. Kita ni tapis, JAKIM tapis kita, RUS tapis kita, dan kita telah diluluskan. Jadi maknanya kita ni satu pertubuhan yang tak perlu lagi takut. Kita ni sebenarnya bukan hanya takut kepada orang-orang yang the scholars of the day. Dia kadang-kadang jajas juga ni. Ya kan, di sini depannya. Dan tapi kita bukan hanya itu, kita juga ada musuh-musuh kita yang tersembunyi ni. Dulu masa saya muda-muda, saya pernah cari ni, nak mengenal Allah ni. Awal dia ma'rifatullah, katanya kita awal-awal agama nak kenal Allah. Saya cari masa muda-muda ni, terjumpa satu guru yang memang hebat dari segi ilmu-ilmu ni lah, Ustaz Mian. Saya ingat dia ni betul-betul dia alim. Last dia kata, awak dah sampai, awak dah kenal, awak tak payah sembahyang, awak tak payah pergi haji, apa yang air yang ada depan mata awak boleh minum kecuali menggegak. Faham? Ini yang sesat yang kita nak perangi ni. Jadi kita ni terhempet antara the scholars of the day dan yang di balik batu ni. Ini kita nak nyatakan diri kita sebagai pertama. Look, we are the muktabar one. Kita yang sahih, yang diakui oleh kerajaan. Kita ditapis. Member kita yang 25 ni yang muktabar. Kalau yang lain-lain nak masuk, kita juga akan tapis supaya ia benar-benar mengikut sunnah Rasulullah SAW dan Al-Quranul Karim. Pertama ini ada satu organisasi yang mempunyai berbagai ahli dan berbagai penasihat-penasihat. Di dalam pertama, kita mempunyai beberapa biro-biro. Salah satu bironya adalah Biro Dakwah dan Biro Kawalan. Bilangan PhD dalam pertama, yang ada PhD dalam Usuluddin dan dalam bidang agama adalah kira-kira 15 orang. Dalam bidang tasawuf pun ada, dalam bidang fiqh pun ada 15 orang yang ada PhD. Daripada 15 itu ada 4 yang duduk sebagai fellow JAKIM yang juga dalam pertama. Jadi itu tidak kira tuan guru pondok, juga para alim ulama. Jadi pertama mempunyai rangkaian ilmu yang mantap. Kita sentiasa bekerja rapat dengan jabatan-jabatan agama. Seperti tuan-tuan dan puan-puan sedar dalam acara kita ni, kita mesti faham akan memberi ceramah dan ianya dirasmikan oleh TPM. Jadi kita mengharapkan bila kita memulakan zikir selesai ini di masjid, kita mengharapkan masjid-masjid, surau-surau, pondok-pondok, imam-imam umat di seluruh negara lah menjadikan amalan berzikir ini sebagai amalan harian. Kerana sekarang ni kita dah lihat tendensi
Kalau dulu masa saya kecil-kecil, lepas sembahyang Assalamualaikum, Assalamualaikum imam, kita duduk di belakang imam. Imam ada yang menghadap kepada makmum, ada yang menghadap ke kiblat, tapi imam akan berzikir, mengajar kita untuk zikir. Masa kecil saya ikut bersama-sama. Masa ketika itulah saya belajar berzikir, bertahlil. Imam baca pelan-pelan, kuat-kuat. Kita tahulah kena baca 33, 34 pada ketika itu. Tapi sekarang trennya dah agak macam berubah. Masing-masing bila Assalamualaikum, Assalamualaikum, masing-masing bersendiri-sendiri. Bukan tak salah, kita pun bukan salah, tapi kita nak mengimarahkan zikir secara ni lah, cara awam ni, supaya kat rumah pun anak-anak kita sendiri, bila dia berada di rumah sendiri pun dia akan berzikir. Kerana di masjid dia telah diajar berzikir secara ramai-ramai. Ini yang cuba kita hidupkan, ini yang cuba kita imarahkan. Salah satu motivasi kita kenapa kita nak buat satu majlis zikir perdana secara besar-besaran ni, seperti kata Datuk YDP, juga kerana apa yang sedang berlaku dalam negara kita sekarang. Dalam masa 1 tahun, kita telah didatangi oleh berbagai-bagai cabaran dan berbagai-bagai perkara yang mendukacitakan, daripada jatuhnya, timbaknya, hilangnya 2 kapal terbang kita, banjir bah besar di Kelantan dan seterusnya, dan macam-macam masalah yang melanda negara kita. Yang terakhir kita takut lah sekarang. Kita nak berkumpul, kita nak mohon, kita nak ramai-ramai berzikir, sebab janji sallallahu alaihi wasallam adalah apabila sekumpulan manusia ramai-ramai duduk mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam janji ialah para malaikat akan turun. Para malaikat akan turun mengaminkan, mendoakan jemaah itu. Jadi cuba bayangkan, jika ada 100,000, jika ada 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 orang kita, 100,000 orang kita sama-sama menyebut la ilaha illallah, dan begitu ramai malaikat turun sama-sama mendoakan Malaysia, mendoakan negara kita. Jadi kita berharap insya-Allah banyak perkara-perkara yang kita hadapi, Allah Ta'ala akan angkat banyak cubaan-cubaan yang kita hadapi. Hadis-hadis yang menerangkan tentang apabila ada majlis-majlis zikir, diibaratkan sebagai satu taman syurga di dunia. Maka sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah farkam." Apabila kamu lalu di taman, satu taman syurga, hendaklah kamu pungut, kamu petik, kamu hadir. Maka sahabat bertanya, itu apa? Itu taman syurga itu khilaful zikir, iaitu halaqah-halaqah zikir. Maka ulama-ulama menafsirkan menurut jurusan ilmu masing-masing. Ahli fiqh menafsirkan halaqah zikir itu cara fiqh, ahli tafsir cara tafsir, ahli hadis halaqah zikir itu adalah baca hadis. Tapi ahli tasawuf menafsirkan halaqah zikir itu makna hakikatan, makna yang hakiki. Itu saya tafsir, itu saya ta'wil, bidun ta'wil. Halaqah zikir lah, zikir bacaan la ilaha illallah, dan zikir itu maknanya 2 makna. Terbagi sama ada makna yang khas, itu zikir yang tertentu, sebagaimana yang diamalkan oleh ahli tasawuf, ahli turuqus sufiyah wa tabarak. Dan zikir dengan makna yang am, sebagaimana yang diamalkan oleh awam muslimin, zikir lepas sembahyang. Hari ini kita sangat sedih kalau zikir berbentuk khas, sebagaimana yang dibawa oleh aliran tariqah sufi, mungkin akan timbul kekeliruan berbagai-bagai perjudis dan sebagainya. Ya, ini adalah satu tujuan pertama ditubuhkan untuk memberi penerangan berkenaan dengan inilah. Dan ada satu bentuk lagi zikir yang umum. Lepas sembahyang semua kita baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, ya Allahu akbar, dan disudahi dengan 33 kali, disudahi dengan la ilaha illallah sekali, 100 kali. Zikir yang itu mantap, tapi dengan hadis-hadis yang sahih. Tetapi kita tengok masyarakat kita baca daripada zaman dulu, mereka itu beramal dengan zikir lepas sembahyang, semua baca kuat, zikir dengan jahat. Tapi lama kelamaan setahun demi setahun, akhirnya tak ada orang zikir, tak ada orang berzikir. Lepas bagi salam, Assalamualaikum, sapu bunggu. Ini ajaran siapa tuan? Ya, berkhilaf mazhab,
tetapi telah menjadi zaman bersama, telah kita warisi amalan datuk nenek moyang, tapi bukan datuk nenek moyang, daripada ajaran hadis dan para ulama menetapkan, memantapkan, mengutamakan berzikir selepas sembahyang itu ialah jahru, az-zikru bil jahri. Oh, berbagai-bagai andaiannya. Ini perkataan Imam Syafi'inya, ini Nawawinya, ini Ibn Hajar al-Asqalaninya. Yang berhak untuk membahas ini ialah para ulama. Kenapa tidak dirujuk kepada para ulama? Kenapa hanya sekadar andaian-andaian daripada para ulama, mereka yang tidak ada otoriti? Saya sudah semangat pada. Sudah ada lagi.